Kejayaan anak-anak kelahiran Borneo sememangnya tidak dapat disangkal lagi. Bukan sahaja kaya dengan adat dan budaya pelbagai bangsa dan etnik, Sabah dan Sarawak juga melahirkan generasi yang mengharumkan nama Malaysia ke puncak dunia. Antaranya baru-baru ini Boni Bunyi Agustin telah mengharumkan nama Malaysia dengan merangkul pingat emas dalam acara paralifting di Tamasya Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Anak kelahiran Sarawak ini sekaligus telah memecahkan rekod Paralimpik dengan 228 kg. Amber Chia, rupa paras yang cantik dan eksotik ini telah memukau para juri pertandingan pencarian wajah jam jenama gas pada tahun 2004. Peragawati berasal dari Tawau Sabah ini sememangnya digilai oleh jenama-jenama antarabangsa bagi kempen tahunan mereka. Siapa sangka filem-filem seram Hollywood seperti The Conjuring, Saw dan siri Insidious merupakan hasil karya arahan anak jati kucing Sarawak. James Wan, nama yang tidak asing lagi bagi penggiat seni perfilman antarabangsa dengan kreativitinya dalam pembikinan filem. James Wan juga merangkul kemenangan dalam Best Guerrilla Film di Melbourne Underground Film Festival pada tahun 2000. Clinton Tam Woon Hee mengharumkan nama negara dalam bidang seni lukis dengan penyertaannya dalam pameran lukisan bertaraf dunia. Graduan ijazah sarjana arkitek di Eropah yang berasal dari Kota Belud Sabah ini berjaya dipilih menyertai pameran lukisan bertaraf dunia dan memenangi beberapa pertandingan melukis peringkat dunia. Antaranya di Jepun dan di Slovenia, anjuran galeri terkemuka dunia, Slovenia Rokharjeva Gallery. Henry Golding bukanlah satu nama yang asing dalam kalangan peminat filem Crazy Rich Asians dan filem aksi Snake Eyes. Henry yang berketurunan Iban ini tentunya cukup membanggakan negara atas pencapaiannya melepasi persada antarabangsa. Dr. Nur Syafiqah Darmansyah yang berasal dari Tawau Sabah ini mengharumkan nama Malaysia apabila dianugerahkan pelajar terbaik IM Shakhanov First Moscow State Medical University pada sesi graduasi 2015. Kini penerima Gold Diploma dari Universiti Perubatan yang tertua dan terbesar di Rusia ini sedang menabur khidmat sebagai tenaga perubatan di Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu. Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Bukan sahaja kejayaan mereka ini telah mengharumkan nama Malaysia ke puncak dunia, malah ianya sebagai penyuntik semangat bagi generasi yang akan datang. Itu antara bukti-bukti dari Borneo ke persada antarabangsa yang boleh kita banggakan dan juga ambil inspirasi itu sememangnya di mana saja kita berada, latar belakang kita, kejayaan itu orang kata tiada batasan. InsyaAllah. Sama-sama kita mengharumkan nama negara kita. Dan kita hari ini nak berkongsi kepada anda penonton-penonton 3 individu hebat ini. Ada banyak yang hebat-hebat tetapi kita bawakan 3 ke studio dalam talian hari ini. Kita kenalkan pertama, ini yang tular baru-baru ini di dada-dada akhbar dan juga di media sosial tentang 2 orang anak muda yang berjaya mendapat pelawaan untuk melanjutkan pelajaran ke Universiti Oxford. Dan hari ini kita bersama dengan salah seorangnya iaitu Chris Ding Vincent yang ketika ini berada di Bintulu ya Chris? Apa khabar Chris? Khabar baik. Tapi saya sekarang berada di Kajang Selangor, di rumah abang. Oh, dekat rumah abang. Okey, tapi asalnya dari Bintulu ya. Okey, dan kita nak perkenalkan tetamu-tetamu kita yang lain. Ya, kita bersama juga dengan Cika Cherika Chia. Betul saya sebut tu? Cherika. Cherika Chia. Apa khabar? Baik. Di mana tu Cika sekarang ni? Kota Marudu. Kota Marudu. Okey, kita juga bersama dengan Ilya Guntabit yang di situ lengkap dengan busananya. Kalau bercakap tentang Ilya Guntabit ini, sesiapa yang mengingati Ilya 2 tahun yang lalu pada tahun 2019 telah mengharumkan nama Malaysia di World Championship of Performing Arts WCOPA di Long Beach, California, Amerika Syarikat, dan Cika juga telah pun mendapat pelbagai pencapaian sebagai seorang pelumba
menerima track berbasikal. Okey, Okey. kepada ketiga-tiganya kami nak ucapkan selamat Hari Malaysia. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Okey, bila kita bercakap tentang kejayaan dari Borneo ke puncak dunia ini, setiap daripada anda mempunyai kejayaan masing-masing. Kita mulakan dengan Chris dahulu. Chris, apabila menerima pelawaan untuk melanjutkan pelajaran ke Oxford, itu bukan mudah dan bukan calang-calang orang yang boleh mendapat tawaran tersebut. Bagaimana Chris sendiri menerima pelawaan ataupun reaksi ataupun perasaan bila dapat terpilih untuk pergi ke Oxford ini, tawaran tersebut? Bila saya dapat tawaran untuk pergi ke Oxford, pertamanya saya rasa macam tak percaya. Memang saya berasal dari Bintulu, Sarawak. Memang tak pernah pun bermimpi untuk pergi ke universiti yang berprestij macam Oxford. Jadi bila dapat, mula-mula tak percayalah. Jadi macam mengambil 5 minit untuk macam truly realize the impact of everything. Tapi selepas semuanya, of course, rasa sangat-sangat happy. Okey. Chris, kalau kita tahu mengambil jurusan undang-undang, kita nak tahu juga siapa agaknya tulang belakang ataupun yang memberi inspirasi sehinggalah kejayaan melayakkan diri ke Oxford University ni? Inspirasi saya sememangnya kedua-dua ibu bapa saya. Bapa saya Bintu Liao Jalong dan mak saya Maria Deng Wan. Mereka dua adalah tulang belakang yang sentiasa menyokong saya dari dulu lagi. Jadi, terima kasih kepada mereka. Mereka tengah tengok. Okey. Hai ibu dan juga ayah Chris dan juga keluarga di Bintulu. Okey, Chika, kalau kita bercakap tentang kejayaan dan juga pencapaian Chika sendiri, ada banyak sebenarnya yang telah pun dicapai oleh Chika sebagai seorang pelumba trek berbasikal. Chika, bagaimana dari awalnya Chika mendapat inspirasi meminati sukan berbasikal ini, Chika? Macam mana saya boleh join berbasikal ni? Sebenarnya bukan saya minat pertama. Dulu sekolah menengah saya ikut track and field. So masa tu saya lebih minat track and field. Sampailah ada satu masa ni ada seorang coach di daerah saya ada kontak saya. Kalau saya minat untuk join berbasikal. And masa tu saya ambil peluang tu untuk cuba benda baru. And saya berfikir yang saya boleh guna tu berbasikal untuk cross training track and field saya. So start dari itu saya training, saya ikut competition berbasikal. And start dari sana saya minat sudah berbasikal. And dari sanalah saya start ikut berbasikal. Daripada minat sehingga boleh berjaya dan mendapat pencapaian-pencapaian tertinggi dalam kerjaya ataupun karier Chika sendiri. Tahniah kita ucapkan, bukan mudah daripada mula-mula tak berapa minat, jatuh cinta, minat dan terus berjaya. Dan kita seterusnya kita nak juga sembang bersama dengan Ilya, yang mana Ilya ni mempunyai suara yang sangat-sangat istimewa, vokalnya sangat-sangatlah luar biasa. Chika, kalau kita tahu Ilya? nama Ilya telah pun orang kata tersebar di negeri Sabah melalui banyak pertandingan, seterusnya di Persada Antarabangsa. Apa agaknya cabaran-cabaran dalam usia 19 tahun kalau tak silap saya dah mencapai ke tahap itu? Sebenarnya saya sangat excited sebab untuk mencapai sehingga antarabangsa ini sebenarnya memang bukanlah sesuatu yang mudah, kerana ia memerlukan persiapan yang banyak, latihan yang banyak. Jadi I can say excited dan masih ingin teruskanlah sehingga mencapai ke garis akhir. Okay. Dan sekarang ini sebenarnya Ilya sedang memasuki pertandingan Star Voice Asia di Indonesia dan baru saja memenangi pada minggu ini dan minggu depan akan terus bertanding lagi. Dalam tempoh pandemik ini bukan mudah sebenarnya kerana kita tidak bertanding secara fizikal tetapi kita bertanding secara dalam virtual kan. Jadi apa cabaran-cabaran dalam terus nak memartabatkan seni, nak terus meningkatkan minat dalam seni ini sendiri? Okey, seperti yang kita tahu sekarang ini pandemik melanda bukan saja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Jadi sebenarnya cara saya untuk still mengembangkan bakat saya itu kita still ada internet. Macam saya ada YouTube, saya ada Instagram, TikTok dan banyak lagi. So saya menggunakan platform itu untuk terus mengembangkan bakat saya dan sekarang ini juga telah dibuktikan bahwa Star Voices Asia Indonesia sangat-sangat membantu
untuk kita dan juga untuk saya menunjukkan bakat saya di luar Malaysia. Okey, Fatin, kita nak kongsikan tentang Chika. Sebab tu tadi Chika katakan kepada kita, mula-mula tak berapa minat sangat kan, kemudian baru minat. Sebab tu dalam tempoh 4 bulan bergelar pelumba track ketika itu pada tahun 2019, kita melihat potensi yang dimiliki oleh Chika ini terselah apabila meraih gangsa dalam acara Kirin di kejohanan Grand Prix Asia Tenggara 2019 yang dilangsungkan di Velodrome Nasional. Masih boleh lagi kita ucapkan tahniah walaupun dah 2 tahun berlalu. Chika, Thank you. Chika, ini yang kita cakap. Kadang-kadang daripada perkara yang kita tak sangka kita boleh buat, kemudian minat itu kita boleh pupuk dan akhirnya boleh membawa kepada kejayaan. Siapa antara tulang belakang yang sememangnya menyokong kuat Chika untuk terus berjaya dalam bidang ini, Chika? Sudah tentu tulang belakang saya ialah family saya lah. Parents saya, coach, tim dan sponsor saya, MSN Sabah semua. Sebab tanpa dorang saya tidak boleh sampai tahap ini. Masih rindu lagi tak dengan keluarga kalau terpaksa berjauhan? Masih. Dan saya ada terbaca juga artikel yang mana Chika sebenarnya bercita-cita nak menjadi seorang anggota polis. Masih lagi ke dengan cita-cita ataupun nak fokus kepada basikal? Masih dengan cita-cita menjadi seorang polis. InsyaAllah kami doakan semoga berjaya dalam kedua-dua bidangnya. Kita nak pergi kepada Chris juga. Chris, bila dijangka Chris akan berangkat pergi melanjutkan pelajaran ke Oxford itu? Saya merancang untuk terbang ke Oxford pada 19 September ini. Dah dekat dah Beberapa tu. hari saja lagi. Dari segi persediaannya bagaimana? Persediaan sekarang ini Oxford telah memberi saya beberapa buku untuk baca. Sejujurnya belum habis baca tapi on the way lah. Jadi moga-moga dapatlah habiskan InsyaAllah. sebelum masuk ke Oxford. Tapi Chris, macam mana sebenarnya orang kata Chris sendiri untuk mengetengahkan orang kata budaya dan juga warisan-warisan Sabah tu bila dah ke sana nanti, bila berjumpa dengan ramai mereka kawan-kawan di universiti nanti? Saya rasa yang bila di universiti, apa yang penting adalah untuk kita mengetengahkan budaya kita sendirilah. Jadi we don't lose ourselves in people's culture. So, I think apa yang saya buat, just be myself lah. So, I share with orang lain. Saya bermain sapik, boleh mengajar orang putih macam mana nak cakap bahasa Sarawak juga. Dan mereka pun boleh exchange budaya dengan saya. Kalau kita tengok tadi kan Chris, ada salah satu keratan akhbar tu katanya Chris antara yang pertama daripada etnik Kenyah melanjutkan pelajaran ke Oxford. Saya kira itu satu tanggungjawab yang besar juga yang dipikul oleh Chris. Jadi bagaimana Chris sendiri menggalas tanggungjawab tersebut untuk pastikan dapat mengharumkan nama ibu bapa, nama keluarga dan etnik dan juga Malaysia itu sendiri? Saya rasa kan pertama sekali bila saya mendapat sangat banyak macam publicity, at first saya rasa agak nervous. So saya tahu yang saya mempunyai tanggungjawab bukan kepada diri saya sendiri sahaja, ada semua orang yang percaya kepada saya. Tapi apa yang saya rasakan untuk membanggakan semua orang, saya kena fokus kepada every step of the way. I focus on myself. I focus on every task, every small task that's So tak nak fikir macam pressure sangatlah, just fokus dengan apa yang ada sekarang ini. Okey, dan Ilya, bagaimana agaknya strategi dan juga perancangan selepas ini? Apa agaknya kalau sekarang ini masih lagi membawa genre R&B, selepas ini mungkin nak cuba sesuatu kelainan ke bagaimana? Okay, sekarang ini of course saya adalah menyanyi genre R&B, tapi sekarang saya belajar lebih lagi untuk menyanyikan genre-genre yang berbeza, which is versatile, seperti irama Malaysia ataupun beat rock, pop. Sebab sebagai seorang yang ingin bernyanyi, saya tidak boleh hanya fokus satu genre sahaja. Malah saya harus fokus banyak genre. Sebab kita menghiburkan banyak orang. So strategi saya adalah bukan saja sebagai penyanyi R&B tetapi sebagai seorang penghibur. Versatile lah. Penghibur itu kerana boleh menghiburkan semua orang daripada semua lapisan. Dan kita nak kongsikan juga kepada Chika di penghujung perbincangan kita ini, Chika, bagaimana sebenarnya Chika juga boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita yang mungkin seusia dengan Chika. Apakah cara ataupun formula untuk kita berjaya? Kita boleh berjaya kalau kita nak berjaya, Chika.
Kalau kau mau sesuatu tuh yang betul-betul macam jadi seorang atlet ataupun dalam pelajaran kau perlu berusaha dengan gigi lah. Dan lebih bersedia menghadapi cabaran yang kau sangka dan yang kau tidak sangka. Supaya kau tidak rasa mengejut kalau kau menghadapi cabaran yang kau tidak sangka-sangka, kau lebih bersedia. And kau macam set yang kau buat ini untuk siapa? Macam kalau saya, of course untuk diri saya sendiri, tapi saya untuk motivasi diri, saya buat ini untuk family saya gitu. So bila saya mau down atau give up, saya ingatlah yang motivasi saya untuk untuk negeri, family semua. Ya, saya suka apa yang Chika katakan ini. Pertama kita buat untuk diri kita sendiri, tetapi kalau kita ada rasa down dan sebagainya, kita kena ingat matlamat kita untuk keluarga kita, untuk negeri dan juga untuk membanggakan insan-insan di sekeliling kita. Ketiga-tiganya terima kasih. Tapi sebelum kita berpisah, sebelum kita nak dengarkan dendangan lagu daripada Ilya, kita nak berikan peluang untuk Chris, Chika dan juga Ilya sendiri untuk membuat ucapan selamat Hari Malaysia kepada ahli keluarga, rakan-rakan secara ringkasnya. Kita mulakan dengan Chris dahulu. Silakan Chris. Pertama sekali saya nak kata selamat Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia di mana-mana berada. Selamat Hari Malaysia. Have a happy day today. And lagi special saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada kedua-dua ibu bapa saya yang sekarang berada di Bengkulu, kepada ahli keluarga saya yang berada di Midi dan di mana-mana yang mereka berada lah. Thank you for selamat Hari Malaysia and I love all of you. Okey, dan Chika silakan. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia, rakyat di Sabah, Kota Marudu dan semua family saya. Okey, dari Ilya. Dan saya ingin mengucapkan kepada semua rakyat Malaysia, selamat Hari Malaysia, jaga kesihatan, stay safe di zaman pandemik ini dan teruskan berkarya dan teruskan melakukan sesuatu yang anda suka. InsyaAllah. Terima kasih ketiga-tiganya. Selamat Hari Malaysia juga daripada kami di Wanita Hari ini buat anda bertiga, buat ahli keluarga anda dan anda semua yang sedang menonton kami ketika ini. Terus jaga diri. Ya, kami nak tinggalkan anda dengan sesuatu yang istimewa untuk kita berehat seketika. Kita dengarkan alunan merdu suara daripada Ilya Eri Guntabit. Silakan.